Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam profesionalisme teras keunggulan kepada semua pendengar setia podcast JTDI Talk. Untuk episod kali ini kita mau kupas sedikit cerita pasal satu bahagian nih. Yang penting betul di JTDI sebab dia di JTDI ini memang core untuk JTDI, yaitu bagian pembangunan aplikasi. Hari ini bukan calang-calang orang yang kita jemput. Kita ada Puan Nuraini binti Matali, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Aplikasi. Untuk bahagian ini, selamat datang ke podcast JTDI Talk, Puan. Waalaikumsalam, Pudin. Terima kasih kerana menjemput saya di sesi podcast kali ini. Okey, Puan. Tanpa membuang masa, terus terang sajalah. Setiap hari kita gunakan sistem aplikasi untuk kelulusan lesen, pengurusan aset, hinggalah ke sistem HR. Tapi pernahkah kita terfikir siapa pasukan di sebalik tabir yang membina semua ni tanpa berhenti? Jadi keep on coming saja dia punya sistem ni. Tahun ni ada lain, tahun depan ada lain. Jadi siapa dia punya belakang tabir ni? Ramai yang mau tahu ni. Boleh terangkan sikitkah apa sebenarnya fungsi utama bagian bagian pembangunan aplikasi di JTDI supaya pendengar kita tidak keliru. Untuk bahagian pengguna aplikasi ini, peranan utama kami adalah membangunkan sistem lah. Dan walau bagaimanapun, ia juga merupakan kami juga merupakan rakan strategik transformasi digital jabatan atau agensi kerajaan yang dengan perkhidmatan kami inilah. Okay. Jadi dalam skop fungsi utama ini kami membuat analisis dan kajian, dan selepas tu kita buat pembangunan sistem lah, dan seterusnya kita membuat penyelenggaraan dan juga bantuan teknikal lah terhadap sistem tersebut. Okey. Maksudnya memang dorang lah ni di sebalik aplikasi-aplikasi hebat kita ni. Jadi apa pula perkhidmatan utama yang Puan punya bahagian tawarkan? Jadi untuk Ya. perkhidmatan utama ni di antara perkhidmatan utama lah yang macam saya cakap tadi, satu adalah menggunakan aplikasi, dan selepas sistem itu siap, kami juga akan menyelenggara dan bantuan teknikal, dan juga kami juga membuat integrasi di antara sistem-sistem itulah, di antara kedua sistem A dengan sistem B misalnya lah. Dan dari perkhidmatan kami ini boleh sasarannya adalah perkhidmatan kepada jabatan dan kementerian di bawah kerajaan negeri lah. Itu kami punya pelanggan utama. Okey. So pelanggan utama memang agensi kerajaan negeri lah. Okey. So bercakap tentang keselamatan dan kestabilan. Boleh Puan Nuraini kongsikan satu contoh inisiatif dan sistem terbaru yang berjaya dibangunkan dan bagaimana ia membantu memudahkan urusan agensi kerajaan lain? Satu contoh sistem. Satu contoh sistemnya adalah sistem aduan lah, aduan awam. Yang sebagai contoh lah aduan awam, yang mana sistem iAdu lah. Kita panggil untuk aduan awam kepada perkhidmatan kerajaan negeri. Sistem ini kami bangunkan sendirilah, kami bangunkan dengan tim dia, dan sistem ini di bawah bahagian integriti dan governance negeri Sabah, yang mana mengurus segala aduan awam lah terhadap perkhidmatan kerajaan negeri. Jadi melalui sistem ini orang awam dia mudah menyalurkan aduan itu daripada sistem online tu secara online, dan
aduan itu akan diagihkan kepada jabatan atau kementerian yang bertanggung jawab lah, dan agensi lah di bawah kerajaan negeri untuk membalas aduan, menyemak dan membalas aduan tersebut lah. So artinya Bigons akan memantau, dia yang salur, kamu yang develop ataupun kalau ada masalah teknikal, kita lah kan, JTDI lah yang kasih. Oke, paham. Betul-betul luar biasa. Ini yang kita maukan dalam penyampaian perkhidmatan awam. Jadi bagi agensi kerajaan negeri di luar sana, kalau mau bangun sistem ataupun mau melakukan integrasi data ataupun yalah kolaborasi dengan JTDI mengenai membuat sistem ni, boleh mau tahu juga kan macam mana prosedur dia? Macam mana prosedur dia tu, Puan? Jadi jabatan ini mengalu-alukan permohonan daripada jabatan dan kementerian melalui iaitu sistem online itu memohon sistem yang pertama. Yang kedua adalah melalui suara rasmi, dan yang seterusnya adalah melalui suara rasmi kepada pengarah lah, para jabatan, dan email lah. Jadi permohonan itu boleh disalurkan kepada tiga-tiga ini. Setelah permohonan kami terima, kami akan selidiklah permohonan itu, verified apa skop dan keperluan kamu lah. Selepas tu, setelah kita bincang dan bangunkan dan seterusnya, kita bangunkan tu sistem lah. Okey. Enggak juga susah, Pak. Jadi senang saja mohon saja, antar surat sama pengarah ataupun email. Mohon apa semua. Jadi nanti orang selidik, orang boleh bawa meeting betul kan? Mau bawa meeting lagi kan? Bincang lah, kita bincang. Kan? Ya. Okey. So dia punya proses enggak juga rumit betul lah. So selepas ni kita tengok macam senang saja kan. Tapi biasalah mana ada kerja yang tiada cabaran kan. Kami akan membantu juga lah kalau diorang tidak untuk kita cadangkan ke kita pihak jabatan boleh membantu lah guide ya. Okey. Nah, lagi senang diorang membantu. So, okey. Mengenai cabaran. Sepanjang mengurus bahagian ni, apa cabaran paling besar yang Puan hadapi dan apa usaha yang ngam untuk kita menambahbaikan dalam perkhidmatan penggunaan aplikasi ini? Cabaran yang sepanjang dalam bahagian ini, cabaran yang terbesar adalah perubahan teknologi itu terlampau cepat lah. Ya. Dan juga keselamatan cyber lah. Betul juga lah. Ya. Jadi kita perlu sediakan kita punya staff lah untuk mengetahui, mempelajari teknologi terbaru. Walau bagaimanapun kita sedialah contohnya yang AI ini kan. Jadi saya akan melatih jabatan akan melatih pegawai untuk mahir dalam AI, maksudnya dalam pembuatan sistem lah, AI dalam pembuatan sistem. Ya betul juga lah sekarang ni teknologi makin canggih bah. Jadi penggunaan AI itu mesti orang mahir juga supaya orang boleh catch up tu task orang apa-apalah semua. Walau bagaimanapun kita juga mesti juga dengan kita dengan keselamatan cyber lah. Kita mesti seimbangkan juga keselamatan cyber. Sebelum kita rilis tu sistem, kita mesti buat ujian keselamatan lah terhadap sistem tersebut. Baru kita boleh gunakan sistem tu. Wish. Terbaik juga lah orang punya komitmen ni sebagai bagian penggunaan aplikasi ni. Bukan calang-calang juga. Okey Puan, sebelum kita tutup sesi kita hari ini, ada apa-apa pesanan terakhir dan harapan kepada para pendengar yang selalu berurusan dengan bahagian Puan? Harapan saya adalah saya alu-alukanlah permohonan perkhidmatan pengguna sistem bersama kami, dan seterusnya pihak agensi di luar sana sedialah untuk berkongsi data. So daripada perkongsian data ni barulah transformasi digital itu berjaya lah. Perkongsian data di antara agensi lah.
sama agensi. Dan penggunaan sistem tidaklah secara silo di antara agensi kerajaan. Itu harapan saya lah. Salam sejahtera Puan. Salam sejahtera. Saya ada tertinggal satu soalan, Mbak. Oh, iya kah? Ya, boleh saya masuk? Boleh. Ada satu soalan lagi yang hot nih. Tapi macam mana mau cakap? Sebab soalan dia macam mana jika ada agensi kerajaan negeri ni dia mau bangunkan aplikasi tetapi diorang ambil perkhidmatan secara outsource, iaitu vendor luar lah. So macam mana Puan? Okey, untuk memang ada agensi atau jabatan atau kementerian yang menggunakan khidmat luar. Jadi merujuk kepada pekeliling sedia ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, yang mana jabatan atau kementerian perlu merujuklah kepada JTDI sebelum mereka membuat perolehan lah perkhidmatan luar. Jadi langkah pertamanya adalah jabatan atau kementerian dia perlu menyediakan kertas cadangan projek ICT itulah kan. Dan cadangan itu dikemukakan kepada JTDI untuk kami ulaslah ulasan teknikal, yang mana projek ICT ini contohnya yang untuk pembangunan sistem lah. Jadi urusan teknikal ini merangkumi pembangunan sistem dan juga hardware atau software yang terlibat lah untuk projek ICT itu. Jadi yang kedua, setelah kertas cadangan kami terima, kami akan ulas dari segi teknologi technical system itu. Lepas tu keperluan perkakasan ataupun perisian lah. Ini adalah ulasan ini adalah untuk memastikan kerajaan, iaitu jabatan dan kementerian khususnya, memastikan projek ICT itu adalah mengikut spesifikasi yang tepatlah, mengikut keperluan mereka dan juga teknologi terkini yang dia gunakanlah. Di samping itu kita juga memastikan sistem yang dibangunkan itu boleh berintegrasi dengan sistem-sistem yang lain kelak jika perlu, dan juga pulangan yang berbaloi lah kepada pihak kerajaan. Okey, setelah kami ulas, kami akan hantarlah ulasan itu kepada jabatan dan kementerian, dan seterusnya setelah pihak vendor tu ditawarkan, maksudnya di award, pihak JTDI perlu dilibatkan dalam jawatan kuasa pelaksanaan projek lah, untuk memastikan projek itu berjalan mengikut yang spesifikasi itulah dan keperluan jabatan. Itu saja. Oh, artinya baru saya tahulah, sebab tak boleh juga sembarang kita mau bypass JTDI ni. Iya. Prosedur-prosedur itu perlu diteliti oleh JTDI. Iya. So apa-apa pun kepada agensi-agensi yang di luar di sana, kalau mau outsource mesti kita berikan konsultasi kepada pihak JTDI dulu. So apa-apa pun sekian, terima kasih.